A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Insyaallah malam ni kita bertemu dalam sesi daurah online insyaAllah untuk cover beberapa prinsip daripada prinsip-prinsip yang disusun dalam usul 20 usul 20. Yang dijadualkan adalah kita akan cover usul 8, 9 dan 10 insyaAllah malam ni. Sebelum pergi kepada kita masuk ke konten yang kita akan cover malam ni, just untuk ta'aruf ringkas, untuk mengetahui latar belakang berkenaan dengan apa yang kita nak cover malam ni lah. Maknanya sama ada dah pernah cover atau tidak dan sebagainya. Ada 3 soalan, so boleh jawab dululah. So 3 daripada 9 ataupun 1/3 kata dah dengar lengkap 1 hingga 7. 2 kata dengan sebahagian mungkin salah satu daurah dia termiss ke apa. Ada 2 orang yang baru first time nak dengar dan ada 2 orang yang tak pasti. Okey, so Ana akan teruskan. Okey, alhamdulillah dah 10 orang. Jazakumullah khairan katsira. Teruskan menjawab soalan-soalan seterusnya. So Ana akan pergi kepada page yang okey, daripada 12 orang 1/3 dah mendengar lengkap Page yang seterusnya. So of course apa yang dah dengar Ana assume akan tahulah kat sini kan. Apa yang tak pernah dengar mungkin tak tahu. Kalau yang tak sure pun mungkin tak tahu. Okey, so soalan yang kedua adalah tahu tak sumber ataupun dari mana datangnya usul 20 ni. So 5 daripada 11 yang dah menjawab soalan yang kedua ni kata tahu. 2 orang kata rasa macam tahu tapi tak sure. Dan 4 kata tak tahu. Okey, so maksudnya kita akan introducekan sedikit lah background usul 20 ni sebelum kita masuk pada usul 8, 9, 10 untuk for the benefit of yang tak pernah tahu ataupun tak sure Dan soalan yang ketiga, tahu tak ataupun boleh agak tak kenapa kita cover usul 20 dan kenapa kefahaman untuk kefahaman Islam secara menyeluruh. Okey, tak tahu kenapa Okey, insyaAllah kita akan cuba kita akan cover kepada soalan tu lah, kenapa. Basically apa yang kita akan cover ialah kenapa usul 20 tu sebenarnya diusulkan. Dan of course from there kita boleh relate lah kot kenapa kita pergi belajar benda ni kan. Untuk kukuhkan asas kefahaman Islam, fahaman untuk berdakwah dan tarbiyah. Oh, interesting. Tak sure. Alright. So sekali lalu lagi, so far 12 orang dah jawab yang ni. Yang ni pun 12 orang. Separuh kata tahu sumber dan okay, nak bagi seminit 2 lagi kot ada yang tengah menaik. Untuk sentiasa memberikan kefahaman yang betul dalam menganut agama Islam. Okey. Untuk jaga hubungan dengan Khalik dan hubungan sesama manusia. Oh, interesting Untuk tambah ilmu mengenai asal 20. Okey. Itu jawapan yang paling obvious lah kenapa kita cover usul 20 untuk tambah ilmu. Cumanya soalan tu macam dia ada konotasi kenapa usul 20 yang kita nak cover ni. Ada reason ke bahan ni yang kita cover biasanya kalau jawapan yang lebih kalau kita tanya kenapa kita cover tafsir, kenapa kita cover hadis, dia agak obvious sebab itu sumber asas kan. Tapi bila kita kata kenapa kita cover benda-benda lain buku ni, kenapa buku ni, kenapa sejarah ni dan sebagainya, biasanya nak tahulah ada kaitan tak ada kaitan dengan diri kita dan sebagainya. Okey, insyaAllah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Usul 20. So Anda sertakan juga word-word Arabnya. So kalau sebab setengah-setengah kita ni kadang-kadang familiar dengan bahasa Arab setengah orang tak so sebab tu kadang-kadang bila kita baca bahasa tulisan Rumi je, kita agak-agak dia u ke usul ke dan sebagainya. Sebab tu Anda sertakan sekali lah bahasa Arab dia supaya kita boleh baca dengan betul usul dia bukan usul, bukan sin tapi sad contohnya. Usul 20 20 ni 20 lah. 20 ni 20. Now yang belah kanan tu salah satu versi buku yang kita boleh jumpa kalau kita nak cari kat mana nak baca pasal usul 20 ni kan. Ni salah satu buku. Kalau kita tengok kat situ syarah usul 20 Al-Imam Hasan Al-Banna. So ada 2 nama kat situ Kat atas tu ada nama Dr. Ali Abdul Hamid Mahmud
Dan kat situ pula ada nama Imam Hasan Al-Banna. So Hasan Al-Banna yang asalnya menulis Usul 20 dia dalam Rukun Faham, dan syarah dalam buku ni, maknanya syarah tu biasanya lagi panjang kan, sebab disyarahkan benda tu oleh Dr. Ali Abdul Hamid Halim Mahmud. Kalau siapa yang beli buku ni lah. Kalau buku lain yang disyarahkan oleh orang lain, syarahnya orang lain lah. Tapi Usul 20 tu asalnya ditulis ataupun dihasilkan oleh Imam Hasan Al-Banna. So ada satu benda yang kita sebut kat situ, Hasan Al-Banna. So kalau siapa yang tak familiar, kita akan introduce sedikit. Dan satu lagi adalah Rukun Faham. Siapa pula pernah dengar ni, rukun apa pula ni kan? Rukun Faham. So ada dua term yang kita akan explore sedikit sebelum kita masuk Usul 20. Sebab Usul 20 tu satunya datang dari Hasan Al-Banna. So kalau kita tak tahu hujung pangkal siapakah individu ini, kenapa kita nak ambil tahu apa yang dia tulis kan? Keduanya ialah dia sebenarnya kandungan daripada Rukun Faham. Dia subset daripada Rukun Faham. So kita nak faham pula Rukun Faham ni apa, baru kita tahu gambaran latar belakangnya, insyaAllah. Okey, Hasan Al-Banna. So itu salah satu potretnya lah, Hasan Al-Banna, ataupun bahasa Arabnya Hasan Al-Banna. Lahir 1906 sehingga 1949 ketika dia gugur syahid. Dan individu ini amat dikenali sebagai individu yang, sebagai tokoh yang establish ataupun yang mengasaskan satu gerakan, iaitu Al-Ikhwanul Muslimin. Itu logo dia lah, ataupun itu dia punya, apa nak kata, wa'iddu tu dia punya slogan dia kan, slogan dia yang rasanya salah satu sekolah Muslim ambil, rasanya lah kalau tak silap slogan itu. Tak tahu masih kekal sampai sekarang ke tidak, tapi masa anak kecil-kecil dulu, Ana by the way, Ana sekolah Hira di Batu Belah dulu, daripada darjah 1 sampai form 5. So sekolah Muslim lah. Anyway, itu adalah individunya, tokohnya. Dan untuk dapat sedikit background realiti ketika itu, sebab bila kita kata dia establish Ikhwanul Muslimin, satu gerakan dakwah, mungkin ada beberapa soalan yang bermain di fikiran kita. Kalau siapa yang kenal gambar belakang tu kan? Satunya sebab dia di Mesir. Hasan Al-Banna ni satu tokoh di Mesir. Of course Ana introduce background ni especially untuk orang yang tak pernah dengar. Bagi yang dah pernah dengar, ini pengulangan lah. Dia salah satu tokoh yang muncul di Mesir. So satu persoalan ialah, kan Mesir masa tu dah ada Al-Azhar, dan Al-Azhar ni sejak berzaman lah kan, bukan so kan dan dikenali sebagai institusi yang di mana sama ada orang kata menjaga Islam ke, di mana ilmu Islam tu dikembangkan dan sebagainya. So macam mana pula tu kan, maknanya Al-Azhar tu dekat dah ada. So ada latar belakang yang agak kompleks kalau kita nak faham di situ. So kalau nak faham zaman ketika itu, ni siapa pernah dengar pengisian-pengisian ataupun perkongsian generasi sebelum ni, pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita, asatizah kita dulu, untuk faham realiti ketika itu kan, walaupun Azhar tu dah ada, walaupun ramai orang Melayu dah pergi ke Al-Azhar sejak berzaman untuk balik jadi ustaz, ustazah dan sebagainya, cumanya contohnya yang obvious yang kita boleh nampak dari segi pengamalan ni, biasanya dia lebih kepada wanita sebab dia obvious. Contohnya dalam konteks penutupan aurat kan. So dia jadi satu soalan kita boleh bertanya, kenapa orang pergi belajar jadi ustazah kat sana balik tak menutup aurat, sedangkan dia ustazah kan, tak menutup aurat seperti mana yang kita faham sekarang. So maksudnya contohnya masih nampak rambut sedikit dan sebagainya. Itu satu benda yang agak common ketika itu. Satu benda yang common ketika itu, yang salah satu sumbangan besar lah daripada gerakan yang ditubuhkan oleh Hasan Al-Banna ni menyebabkan telah berubah, pola telah berubah. Anda teringat satu wawancara yang dibuat oleh terhadap seorang feminis Mesir di Mesir lah. Dia bersyarah, dia kata dia bagi hujah, dia bagi bukti kenapa berhijab bagi wanita adalah rekaan Hasan Al-Banna ataupun ikhwan, dia kata. Sebab dia kata kalaulah betul Islam ajar berhijab, mestilah Al-Azhar dah tegakkan dulu. Dan dia kata cubalah cari sebelum zaman ikhwan ni, sebelum zaman Hasan Al-Banna, video di mana dia kata, sebab kat Kairah ni
kan, kat Cairo tu, tempat bila presiden turun, berjuta orang turun dan sebagainya. Dia kata cuba cari ada seorang pakai tudung ke tak. Ada, cuba dia kata, dia cabarlah kata, cuba cari seorang pun yang pakai berhijab macam yang sekarang ni kita kata menutup aurat ni. Dia kata takkan jumpa. Dan dia kata based on that, Azhar tu dah ada, Tok Syekh Azhar semua dah ada kat situ. Kalau betul Islam ajar benda ni, mesti dah ada kan. Mesti dia orang dah cakap dulu. Kenapa bila Hassan Banna datang baru orang menutup aurat sebegitu So itu benda yang quite interesting untuk kita kata bagaimana cabarannya satu ketika itu, walaupun institusi agama telah ada, tetapi kefahaman Islam secara umum tu di dalam state yang quite interesting cabarannya begitu. Ada ulama' tak? Ada ulama' Dan kalau kita baca sejarah Hassan Banna pun, dia sendiri pergi jumpa Syekh Azhar kan. Kita sepatutnya berperanan kepada umat dan sebagainya. So ada senario kat situ di mana ramai orang ada mental block kan. Macam tak tahu apa nak buat kan. Jemaah-jemaah Islam pun ada kan. So bukanlah Hassan Banna yang first mengumpulkan satu gerakan Islam di Mesir. Dah ada banyak puluhan, dan kalau kita baca Risalah Al-Banna pun dia cerita kan, realiti ketika itu. So dia muncul bukan dalam keadaan tak ada orang buat kerja Islam, cumanya ada realitinya masing-masing dalam juzuk yang amat kecil. Orang ni grup Islam ni ajak hanya pergi solat di masjid, grup Islam ni hanya ajak sebarkan salam contohnya lah, dan tak ada yang bawa secara menyeluruh. So itu realitinya. So dan masalahnya macam-macam lah kan. Dan dalam realiti itulah Hassan Banna timbul, dan effort dia daripada muda sampai ke umur yang dia jadi guru, until lepas tu baru tercetus Al-Ikhwanul Muslimin. So itu background secara ringkas, just untuk kita appreciate, okay, kenapa dia first buat effort in the first place, dalam realiti apa kalau kita faham benda ni, baru kita akan faham kenapa setiap satu usul daripada usul 20 tu timbul untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan satu lagi, kalau kita perasan dalam tempoh hayat dia, dia hidup ketika berlaku satu episod yang besar pada tahun 1924. Harapnya semua tahulah apa yang berlaku masa 1924 dalam konteks dunia Islam ketika itu, di mana Mustafa Kamal Atatürk semua kenal Mustafa Kamal Atatürk. Bila nak sebut benda tu rasanya kenal kot tak sure kita belajar benda ni ada dalam silibus sejarah ke, anda pun lupa macam mana anda kenal. Tapi rasanya biasanya kita kenal Cumanya anda bila tersebut Mustafa Kamal Atatürk tadi, anda teringatlah satu ketika masa anda di Perancis dulu, ada member jumpa orang, kita baru sampai kat situ, first time Ramadan kat situ. So dekat masjid jumpa orang Turki, so dia ajak iftar kat rumah. Bila sembang-sembang masih iftar kat rumah, sebab dia orang Turki kan, dan kita tahu figure ni Mustafa Kamal Atatürk. Kebetulan member seorang ni dari Malaysia juga, dia cakap lah kan, Mustafa Kamal Atatürk. Tiba-tiba yang member Turki ni muka dia merah, dia marah, dia ketuk meja. Don't call him my father. Siapa boleh faham kenapa dia marah? Kalau anda dah cerita sampai ke situ kan, siapa boleh agak kenapa tiba-tiba dia marah bila kita sebut nama Mustafa Kamal Atatürk? Ada nak teka? Ada nak teka-teka je ni? Ni tak ada agakan sahaja Boleh tulis kat chat tu kalau nak. Tapi untuk tak buang masa, nak terus jawab rupanya, dan sebelum tu nak tak perasan rupanya nama dia memang Mustafa Kamal, tapi Atatürk tu adalah gelaran mengupkan dia lah. Maknanya apa gelaran macam kalau kita kata bapa Malaysia, bapa Turki kan. So Atatürk tu macam bapa Turki. So macam bila kita cakap Mustafa Kamal bapa Turki, mengestablishkan dia sebagai bapa Turki, dia marah Dia marah. Sebab apa? Sebab dia kata, tahu tak, masa dia kecil, dia dengan nenek dia nak belajar Quran, kena nyorok-nyorok, takut kena tangkap dengan mamat ni kan. Memangnya masa ketika itu, siapa yang mengamalkan Islam akan kenalah dengan mamatnya. So dalam kalau kita tahu Turki punya landscape sejarahnya, dia menghasilkan mungkin dua kelompok besar lah. Satu yang memang support lah dengan idea secularism Mustafa Kamal ni. Satu lagi yang nak mengamalkan Islam tu memang kena tindas sangat. So dia golongan itu. Sebab tu dia marah bila orang sebut, tiba-tiba orang luar datang sebut Mustafa Kamal bapa Turki contohnya. So dia tak puas hati lah. Dia kata kenapa, dia bahasa broken English, dia kata don't call him my father, jangan panggil dia bapa aku. So wallahualam lah, kalau kita contohnya, tak tahu kalau Malaysia ni nak bagi contoh apa tiba-tiba ada orang datang kata guna nama
tokoh komunis ke lah tu kata bapa Malaysia ke, tak tahu lah, macam tu lah kot. Anyway, so dengan kejatuhan Turki, so antara sumbangan besar dia ni adalah officially tumbangnya Khalifah Uthmaniyah. So kalau kita belajar sejarah Islam tu daripada zaman Nabi SAW, Khulafa Ar-Rashidin dan zaman Khalifah selepas tu, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, dan collapse dan tak ada sampai sekarang. So adakah ini satu masalah kan? Masalah ke tak ada khalifah ni kan? Dan kita ni especially yang lahir-lahir dah macam sekarang ni kan, okey je rasa kan. So mungkin kita tak appreciate apakah kehilangan yang besar bila khulafa itu jatuh, bila khalifah itu jatuh. Tu salah satu lagi landscape bila kita nak bagi faham titik tolak kan, apa yang mencetuskan apa yang berlaku di depan mata Hassan Banna ketika dia hidup, dan yang antara faktor-faktor yang mencetuskan effort dia. Now, ini antara gambar-gambar lah yang boleh dijumpai. Kalau kita nampak kat tengah-tengah tu ada Hassan Banna tu. So dengan usaha dia daripada beberapa orang, kalau kita baca sejarah dia bermula tak sampai 10 orang kan. Tetapi dia punya perkembangan yang pesat sehingga kita tahulah, kalau siapa yang tahu, sekarang ni dah jadi puluhan negara dakwahnya berkembang, sampai kita pun macam kita ikut sistem usrah yang di-establish kan. So begitu pesat. Dan dalam banyak-banyak risalah yang dia buat, salah satu risalah yang agak awal yang menerangkan apakah yang dia nak buat, apa yang nak capai dan sebagainya adalah risalah manhaj. Itu satu risalah yang menerangkan apa manhaj dia. Kemudian ada risalah yang lepas tu, risalah ta'alim, yang ditulis khas untuk pejuang-pejuang Ikhwanul Muslimin. Dia kumpulkan semua pejuang-pejuang hardcore dia, dan dia buat satu risalah namanya risalah ta'alim. Dia buat satu mukhayyam dan dia turunkan risalah tersebut. Dalam risalah tersebut ada satu benda namanya rukun faham. Dia ada 10 rukun bai'ah dalam risalah ta'alim. Salah satunya adalah rukun faham, dan di dalam itulah adanya usul 20. So ini nak bagi konteks mana datang munculnya usul 20 ni in the first place. So itu rentetan dia. Of course secara terperinci semua benda-benda ni insya-Allah akan antum dapat dalam daurah-daurah yang akan datang. Okey, apa pentingnya risalah ta'alim? So ni masih background untuk bagi appreciation of di mana kepentingan benda ni. Dalam rukun, dia ada 10 rukun bai'ah dalam tu. Ni kalau kita tengok yang belah kanan ni salah satu versi lah. Mana nak ni? Okey. Ini kalau ni salah satu buku yang ada ni khas untuk risalah ta'alim. Kalau dekat belakang mana dah, belakang Ra'na ni ada juga buku-buku yang himpunan risalah, yang mana semua risalah ada dalam tu. So dalam tu rukun pertama ada rukun faham, dalam tu ada usul 20. Now with the background, dengan background bahawa berlaku perbalahan dan perpecahan yang amat kompleks, termasuklah dalam orang yang nakkan Islam. Bila kita bercakap perbelahan ni bukan just kerana jahiliah, tapi di kalangan orang yang nakkan Islam pun berpecah dan sebagainya. Dan of course kalau kita tengok realiti kita di Malaysia sekarang pun adalah bibit-bibit itu. Sebab itu kita nak appreciate bagaimana benda ni menyelesaikan perkara tersebut. Dan satu benda yang quite interesting ialah benda ni lah penyumbang utama yang menyelesaikan isu ni dalam barisan Ikhwanul Muslimin. Okay. Ikhwanul Muslimin ni kalau kita nak appreciate bagaimana dia berkembang daripada dia mesti menggabungkan orang yang background yang berbagai-bagai sehingga dia berkembang pesat ke serata dunia lah. Banyak negara yang dah ada establishmentnya, yang mana dan sebahagian contohnya nanti Anda akan bawa dalam usul-usul yang berkenaan. Sebab ada pembincangan benda ni, Anda sembang-sembang dengan Ikhwan Indonesia masa di Jerman dulu. Baru appreciate lah benda ni, bagaimana benda usul 20 ni menyelesaikan isu. Maknanya walaupun di luar tu porak-peranda dan berpecah-pecah, somehow yang menyertai Ikhwan Muslimin tu benda tu diselesaikan diselesaikan dengan usul 20. Dan of course bila kita cover benda ni dan asalnya bila kita cakap risalah ta'alim ni khas untuk pejuang-pejuang dalam Ikhwan dan menyelesaikan soft dia supaya tak ada perpecahan. Tetapi manfaat dia kita sebenarnya boleh
boleh orang kata apa, sharekan dengan semua orang, semua Muslim, dan kalau semua memahami benda ni, insya-Allah dia membantulah dalam mengurangkan dan merawat perpecahan yang ada. So insya-Allah manfaat yang boleh dapat daripada usul 20 ni memang patut sebenarnya disebarkan kepada seluruh rumah, dan ada setengah orang pun memang bawa benda ni ke masjid-masjid surau dan sebagainya. Anyway, rukun faham. Ini ada ringkaskan apa yang tertera oleh rukun faham. Rukun faham adalah untuk kita memahami Islam yang tulen dalam lingkungan prinsip yang 20. Yang ringkas kalau Abang ada punya word lagi panjang lah, dia elaborate sikit kan. So maksudnya dia nak semua orang, especially yang berjuang untuk agama ni, memahami Islam yang tulen, dan dia meletakkan 20 prinsip untuk orang kata apa kita govern ke ataupun kerangka untuk memahami Islam yang tulen tu. So prinsip dan kerangka dalam memahami Islam, dan hari ini kita akan fokuskan kepada prinsip 8 hingga prinsip ke-10. Hanya kita akan cover 3 prinsip. Siapa yang dah cover daripada 1 hingga 7, hopefully boleh nampak dia punya kronologi, walaupun dia sebenarnya setiap satu tu stand alone prinsip lah kan. So kita pergi kepada prinsip yang ke-8 insya-Allah. Al-usul al-aslu as-samin, prinsip yang ke-8 insya-Allah. Okey. So itu anda kalau kodkan kat sini supaya boleh tengok portion by portion ikut color lah. Ke lagi pening tak tu kan. Okey. Wal khilaful fiqhi fil furu' dan perbezaan fiqh dalam masalah furu' la yakunu sababan littafarruq fid din. Kan? Hendaklah tidak menjadi faktor perpecahan dalam agama. Wala yuaddi ila khusumatin aw ba'da, dan tidak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Walikulli mujtahidin ajruhu, dan setiap mujtahid akan mendapat pahala masing-masing. Mana pula ni? Okey. Wala mani'a minat tahqiq al-ilmi an-nazihi fi masailil khilaf. Tidak ada larangan untuk melakukan kajian ilmiah terhadap persoalan-persoalan khilaf fi zillin hub fillah, dalam suasana saling mencintai kerana Allah. Wa ta'awun 'alal wusuli ilal haqiqah, dan saling tolong-menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Min ghairi an yajur zalik ilal mira' al-mazmumi wa ta'assub. Kajian tersebut tidak boleh menyeret pada debat yang tercela dan fanatik buta. Okay, by the way, Ana terpaksa baca daripada buku ini, especially bila yang kat sini ni Arabnya tak ada berbaris. Ana tak erti baca kalau tak ada baris. So sebab tu terpaksa pandang dua tempat. So basically, sekali lagi Ana just baca keseluruhan terjemahan dia. Perbezaan fiqh dalam masalah furu' sepatutnya tak menjadi faktor perpecahan dalam agama, dan juga tak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid akan dapat pahala masing-masing. Tak ada larangan untuk melakukan kajian ilmiah dalam persoalan-persoalan khilafiyah ni, tetapi mestilah dalam keadaan suasana yang saling mencintai kerana Allah, dan juga saling tolong-menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Kajian tersebut juga tak boleh menyeret sampai berdebat yang tercela dan fanatik buta. Itu adalah usul yang ke-8. Usul yang ke-8. So prinsip dia ringkas je, dan dia menyelesaikan antara isu-isu pokok dalam umat. Now, isu ni memfokuskan kepada bagaimana kita menyikapi perbezaan fiqh dalam masalah-masalah fiqh yang furu' kan. So itulah dia punya core of the issue dan benda ni jadi interesting sebab di Malaysia isu ni jadi besar kan, perbezaan fiqh yang tertentu kan, apa kunut tak kunut contohnya kan.
zikir tak zikir lepas solat ke dan sebagainya, dia jadi isu kan. Dia jadi isu yang menyebabkan benda-benda tadilah, kadang-kadang antara benda-benda yang dia sebut tu timbul kan. Ada perdebatan yang tak sudah, ada yang isu sampai keretakan dan sebagainya. So pokoknya ialah bagaimana kita menyikapi sepatutnya perbezaan fiqh yang ada. Dan sebelum kita masuk itu, ni anak nak cakap tentang impact dia, impact. Anda teringat masa sembang dengan ikhwah Indonesia di Berlin, tak silap lah kita silap lah masa di Berlin. So disebut dalam konteks, kalau dia kata kalau di Indonesia tu yang masuk usrah ni dari pelbagai background, dan ada dua background besar tak silap, satunya apa Muhammadiyah ke, lupa dah. Satu lagi ialah apa, lupa nama dia, NU Nahdlatul Ulama, tak silap macam tu kan. Yang fiqh ni amat bertentangan lah basically cara dia cerita. Dia kata kalau secara fiqhnya dua grup ni memang tak duduk sekali lah. Ada gaduhnya kan. Tapi somehow bila masuk dalam usrah, kerana benda-benda yang kita belajar benda ni, dia boleh serasi dan dia boleh satu hati lah, boleh jadi ngam dan kamcing. Yang mana satu benda yang kalau kita tengok di luar, perbezaan itulah yang menyebabkan keretakan. Malah kalau tengok mana-mana grup, jarang kita boleh jumpa grup yang sekali tapi perbezaan fiqh tu ada. Biasanya yang versi ini duduk dengan versi itu, versi ini duduk dengan versi itu kan. Maknanya setiap grup tu dia macam agak homogeneous dalam konteks pegang fiqh dia. Tapi dalam ikhwan ni jadi dia berbeza. Maksudnya semua perbezaan orang-orang mazhab yang berbeza tak ada isu, tak ada isu. So apakah penyelesaian dia? So kita akan tengok. So isunya ialah bila fiqh, bila tak tepat menyikapi khilaf fiqh ni, jadilah perpecahan, jadilah permusuhan, timbul kebencian dan fanatism. So yang tak sepatutnya berlaku sebenarnya dalam umat Islam, tak sepatutnya berlaku. Dan akhirnya in the end yang jadi isu besarnya ialah umat Islam menjadi lemah kan. So Al-Banna menegaskan sebenarnya khilaf fiqh sepatutnya bukan menjadi penyebab perpecahan, which shouldn't be. Maknanya bila berbeza fiqh tak sepatutnya berpecah kan? Hakikatnya sebegitu. Kenapa? Ini bukan nak promote movie ke apa, tapi anda cari gambar inevitable. Sebab khilaf dalam masalah fiqh ni adalah satu benda yang kalau bahasa Indonesia dia kata keniscayaan. It is inevitable. Dia memang tak boleh lari, kita tak boleh lari lah daripada hakikat perbezaan fiqh yang berlaku kan. Kalaulah maksudnya macam ni, kalau khilaf tu boleh dielakkan, maknanya macam mana boleh jadi ada 4 mazhab yang masih survive sampai sekarang lah kan, yang kita tahu kan. Even dalam kalangan para sahabat pun dalam isu fiqh ni dia ada perbezaan. So benda tu benda yang memang inevitable. Dia nak tak nak memang dia akan jadi gitu atas faktor-faktor yang kita tak panjangkan malam ni lah. Kalau kita belajar pasal fiqh, usul fiqh dan sebagainya, kita akan clear kenapa nak tak nak akan berlaku juga khilaf fiqh itu. So tu faktor yang pertama yang kita kena terima. Dia memang akan berbeza kerana faktor-faktor yang berbeza lah, cara kita penilaian nas, pendalilan dan sebagainya kan. Even yang berguru antara satu sama lain pun, macam kita belajar ulama fiqh yang 4 tu kan, imam mazhab fiqh yang 4 tu pun kan dia saling berguru kan. Bila saling berguru pun boleh berbeza pandangan, jadi munculnya berbeza mazhab fiqh. Jadi maksudnya apa lagi yang kita nak, maknanya itu satu benda yang tak boleh dielakkan. Memang perbezaan tu bakal berlaku. So kalau kita kata kan dia guru dengan imam tu kan, sepatutnya dia ikut je lah. So tak, dia tidak begitu. Nature-nya tidak begitu. So bila kita terima hakikat itu, dan memang hakikatnya begitu, dan dari zaman sahabat pun begitu. So dan ni fakta yang kedua pula. Kita kena terima setiap orang yang mengikuti mana-mana pendapat imam, tak kisahlah imam mazhab tadi kan, saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Maliki, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, ataupun selain daripada imam yang 4 tu pun kan, ada mazhab lain yang tak ramai pengikut sampai sekarang. Semuanya bertujuan untuk mentaati Allah dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin tak benda ni? Sebab itu hakikatnya kan. Maksudnya tak ada orang yang ikut mana-mana mazhab tu melainkan untuk intention asalnya ialah aku nak mentaati Allah, aku nak solat contohnya. Mentaati Allah, aku kena solat. So macam mana nak solat? So of course dia akan
belajar daripada salah satu mazhab yang ada lah kan. Dan diyakini mazhab inilah yang telah berijtihad untuk secara tepatnya relay kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ajar untuk solat. Kan ada hujah dia, ada hadis dia, nas, syarat dan sebagainya. So dapatlah, okey, so kita belajar, kita pun solat dengan cara mazhab ni akan ada macam ni lah kan. Alhamdulillah ana di UIE, ni kat pejabat ni. So kat UIE ni sebab kita ada majmuknya masyarakat daripada negara-negara yang bermacam so kalau kita solat di masjid tu kita boleh nampak lah kan perbezaan tu secara ketara kan. Tangan kat mana contohnya masa solat dan sebagainya. So itu semua perbezaan ada, tapi kita yakin setiap seorang tu mengikut imam yang dia yakini tu ataupun mazhab yang dia yakini tu sebab dia nak taati Allah dan dia nak ikut Rasulullah SAW. Tak ada orang yang sebab lain. Tak, saya tak nak ikut Nabi, saya nak ikut imam. Pelik lah gitu kan. Tak, sebab dia yakin imam tu extract daripada apa yang difahami daripada Nabi SAW. So itu fakta yang kedua yang kita kena terima. Keterpautan hati merupakan hal terpenting yang tidak boleh diganggu oleh perbezaan pendapat dalam masalah fiqh. Ini benda yang ketiga yang kena diyakini. So apa-apa yang berlaku, kita kena pegang betul-betul innamal mu'minuna ikhwah dan sebagainya itu. Maksudnya pertautan hati di kalangan umat Islam ni satu benda yang tak boleh tergugah walaupun perbezaan ni tak dapat dielakkan kan. Perbezaan tu memang akan berlaku, perbezaan pandangan tu akan berlaku, perbezaan fiqh tu akan berlaku, tapi dia langsung tak sepatutnya menyebabkan ada isu hati. Once kalau kita ada isu hati dengan dia, tak puas hati dan sebagainya, then something wrong sebab dia tak sepatutnya berlaku. Dan generasi yang dibina oleh Rasulullah SAW telah memberikan tauladan kepada kita. Mereka berbeza pendapat dalam masalah fiqh, tetapi tidak berpecah belah dan tidak membenci. Kan? Maknanya pandangan dia, kalau kita tengok Abu Bakar dengan Umar pun pandangan dia asyik lain kan. Dalam isu-isu tertentu yang timbul kan. Tapi ada isu hati tak? Tak ada kan. So, itu pengajaran yang besar untuk kita sepatutnya kan. So, kenapa pula isu kunut tak kunut boleh jadi isu hati boleh jadi isu tak puas hati, boleh dan sebagainya. So, somehow something is wrong kalau berlaku benda tu kan. So balik kepada apa yang Al-Banna sebut, perbezaan fiqh dalam masalah furu'. Ini masalah furu' Semua benda tu masalah furu' tadi kan, yang contoh-contoh ini bawa. Hendaklah tak menjadi faktor perpecahan dalam agama dan tak menyebabkan permusuhan dan kebencian. Setiap mujtahid akan mendapat pahala masing-masing. So next slide seterusnya kita akan cover yang second part ni. So yang mujtahid contohnya Imam Syafi'i ke Maliki dan sebagainya, dia orang dah berijtihad dan dia orang dah dapat pahala dia orang masing-masing. Untuk kita tak ada larangan untuk melakukan kajian ilmiah dalam persoalan khilafiyah. So kita nak kaji yang mana yang paling tepat dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi kena jaga dalam suasana yang saling mencintai kerana Allah dan tolong-menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Bukan yang sebaliknya lah, bukan menyebabkan nak berdebat jangan. Dan jadi fanatik buta itu tak sepatutnya. So kalau orang tu makin dia mengkaji, makin jadi fanatik, makin dia kaji, makin nak bergaduh dengan orang, something yang perlu dibetulkan di situ. Okey. Ni hadis riwayat Muslim. Iza hakamal hakim, apabila seorang hakim tu nak menetapkan hukum, fajtahada summa asaba falahu ajran. Lantas dia berijtihad dan ijtihad dia betul, maka padanya dua pahala. Dia dapat dua pahala. Wa iza hakama fajtahada, maknanya bila dia nak tetapkan hukum, dia berijtihad summa akhta, tapi dia silap, ijtihad tu tersilap, falahu ajr, maka dia dapat satu pahala. Ini adalah hadis riwayat Muslim. So maksudnya mungkin saja mana-mana daripada imam empat tu dalam isu yang satu, isu mana-manalah kan, kita kata apa-apalah kan, tak nak bawa contoh kat sini. So of course bila dia berbeza pandangan, sebab dia dah berijtihad, dia dah tengok dalil, dia tengok nas, Quran, sunnah, dia dah semua-semua dia tengok, dia dah berijtihad, keluar satu pandangan. Yang lain pula keluar pandangan yang tengok berbeza. So mungkin je dua-dua betul, mungkin je salah satu betul, satu salah. Tetapi ala kulli hal, yang kita terima daripada hadis ni adalah bila dia dah berijtihad. Berijtihad ni bukan just saya rasa lah, itu bukan ijtihad. Ijtihad tu memang kita meneliti nas, kita dah faham nas, kita faham dengan bahasa Arab dan sebagainya, adalah benchmark dia tu. Tapi bila dah buat benda tu, kalau dia betul, alhamdulillah dua pahala, kalau dia silap satu pahala, sebab dia dah berusaha seperti mana yang sepatutnya kan. So jangan pula kita kata apa-apa kepada mereka, mereka dah dapat pahala mereka.
Adakah para ulama, apakah para imam dan ulama adalah orang-orang yang turut hawa nafsu ataupun pencari kebenaran? Lantas, mengapa ada permusuhan dan pecahan? So, ni satu soalan lah untuk kita reflect kan. Ulama-ulama ni semua, tak kisahlah mana-mana mazhab yang kita ikut, tapi kita listkan semua imam-imam mazhab contohnya. Kita yakin diorang ni apa kan? Adakah orang-orang yang ikut hawa nafsu ke memang pencari kebenaran? Tak kisahlah pandangan dia apa in the end, pandangan mazhab dia apa. Tetapi first and foremost, mereka satu berautoriti dalam ilmu je, dan kedua memang pencari kebenaran. So bila kita yakin semua benda tu, walaupun kita bermazhab Syafi'i contohnya, bila kita tengok imam yang lain, kenapa pula ada pandangan yang negatif dan sebagainya, atau pemikir imam yang lain? Sebab dari segi imam mujtahid itu pun pencari kebenaran, dan kebanyakan orang yang apply mazhab dia pun kerana nak mentaati Allah dan Rasul kan. So kenapa pula nak tiba-tiba ada permusuhan dan perpecahan? Tak sepatutnya berlaku. Dan hadis yang seterusnya, ma darabuhu lak illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Tidaklah suatu kaum akan tersesat setelah mendapat petunjuk kecuali kerana mereka suka berdebat. Jadal berjidal. So hadis ni quite interesting Maksudnya kalau kita dah dapat, kita dan umat kita dah dapat petunjuk, dah dapat hidayah, tak adalah menjadi tersesat bila dah dapat hidayah tu, melainkan sebab inilah perangai ni suka berdebat, so suka berjidal. So ni satu musabah untuk kita masing-masing. Adakah kita tergolong, na'udzubillah, harapnya kita tidak tapi satu soalan, adakah kita tergolong dalam orang yang karakternya begitu sebab hadis ni menakutkanlah kalau kita karakter begitu maknanya dah dapat petunjuk pun boleh tersesat balik sebab karakter suka berdebat Okey, itu adalah prinsip ke-8. So kita pergi kepada prinsip yang ke-9. Al-aslu at-tasi'. Prinsip yang ke-9 insya-Allah Okey. Prinsip ke-9. Wa kullun mas'alah la yanbani alaiha amal. Bagi masalah-masalah yang tidak dibangunkan di atasnya amal, tidak terbina di atasnya amal, ataupun isu-isu yang tak membuahkan amal fal khawdu fiha min at-takalluf allazi nuhina anhu syar'a. Memperdalamkan perbahasan tentangnya adalah sikap memaksa diri, takalluf kan, yang dilarang Islam kalau sini allazi nuhina, yang ditegahnya, anhu syar'a, ditegah oleh syarak wa min zalik kasratut tafri'at lil ahkam allati lam taqa'. Misalnya min zalik, di antaranya macam tu lah memperluaskan perbahasan-perbahasan. Ini dia bagi contoh-contoh contoh-contoh apa masalah-masalah yang tak buahkan amal memperluaskan perbahasan tentang berbagai hukum bagi masalah-masalah yang tak benar-benar terjadi. Wal khawdu fi ma'anil ayat al-Qur'ani allati lam yasil ilaina al-ilm ba'd. Membincangkan makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, yang belum kita boleh mampu faham. Wal kalamu fil mufadalah bainal ashab ridwanullahi alaihim wa ma syajara bainahum min khilaf. Perdebatan membandingkan keutamaan para sahabat atau membincangkan perselisihan atau khilaf di antara mereka. Wa likulli minhum fadlul sahbatih wa jazaa'u niyatihi wa fi ta'awwul mandumah. Setiap orang memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi SAW dan pahala dari niat mereka, sedang mentakwil perselisihan mereka mendapat menghindarkan daripada dosa. Okey, itu dia punya Okey, anda baca sekali lalu dia punya terjemahan.
Bagi masalah-masalah yang tidak dibangunkan di atasnya amal, memperdalamkan perbahasan tentangnya adalah sikap memaksa diri yang dilarang Islam. So kalau nak read the word ialah sebenarnya kita ni tak sepatutnya lah, sebab dilarang daripada duk bincang masalah-masalah yang tak membuahkan amal. Contohnya apa? Memperluaskan perbahasan tentang berbagai hukum bagi masalah yang tak benar-benar terjadi. So nanti bila kita dah duduk ke planet Marikh kan, macam mana nak menghadap kiblat? Contohnya begitulah. Bila masa kau nak pergi Marikh pula kan. So nak bincang benda-benda yang tak tahu bila nak amal ya. Tak tahu, tak jadi pun lagi kan. Kalau masa pergi kursus perkahwinan dulu, adalah orang yang suka tanya soalan pelik-pelik ni kan. Kalau lah kembar seiras kan, siapa sebut macam tu boleh agak lah dia nak pergi mana. Bila tanya balik, awak ada kembar seiras ke? Tak ada kan. So apa nak tanya. So itu soalan-soalan yang tak ada, tak mencetuskan apa-apa amal. Itu satu kategori. Satu lagi lah, membincangkan makna ayat Al-Quran yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Ini pun quite interesting. Dan kadang-kadang bila kita baca tu adalah soalan-soalan yang macam memang kita pun tak ni. So dia nak bincang juga. Perdebatan membandingkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ataupun membincangkan perselisihan di antara mereka. So nak debat kan. So macam ni kan. Dan dalam sirah Islam ni ada episod-episod yang memang bila kita kata ada khilaf yang besar, especially sehingga melibatkan pertempuran, contohnya kan. Tak kisahlah Ali Muawiyah ke dengan Aisyah dan sebagainya. So episod tu telah berlaku, tetapi kat sini dibawa duk berdebat, nak bandingkan siapa yang lagi power ke, siapa yang lagi ni apa, dan khilaf yang berlaku tu, itu termasuk benda yang dilarang. Kemudian ni sambungan lah. Setiap orang memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi SAW dan pahala dari niat mereka. So either or, mana-mana ataupun semua mereka tu dah dapat keutamaan sebagai sahabat, dah dapat pahala daripada apa yang niat mereka. Sedang mentakwil perselisihan mereka dapat menghindarkan diri kita daripada dosa. Okay. So portion yang bawah tu agak besar pasal bincang pasal isu-isu antara sahabat. So ada 3 kategori lah kalau kita perasan kat situ. Contoh 3 kategori contoh yang betul berlaku pun. Permasalahan membincangkan isu-isu yang tidak membuka amal. Satu tadi bincang tentang hukum yang tak berlaku pun lagi, ataupun tak berlaku pun. Kedua, bincangkan mana-mana ayat Al-Quran hukumnya yang makna-makna yang kita sendiri pun tak mampu fikir. Dan ketiga, debat pasal status sahabat dan sebagainya, siapa betul siapa salah dan sebagainya. Okey, dan kita akan ada perincian sedikit satu persatu untuk kita appreciate ni ya. So okey, jap. Ni diulangilah kan. Prinsip asas dia ialah ni bagi masalah yang tidak dibangunkan di atasnya amal, memperdalamkan perbahasan tentangnya adalah sikap memaksa diri yang dilarang Islam. Yang ni kita dah baca tadi. Cuma ni dibesarkan sedikit. Masa nak buat slide ni, ingat nak fokus kat sini sebab dia lebih besar dan lebih mudah dibaca berbanding tadi agak kecil. Tapi sebab kita dah baca, tak apa. So kenapa usul ni jadi penting? Sebab hakikatnya ramai orang manusia yang mensia-siakan waktu dan potensi dia dalam perdebatan teoretikal yang tak membuahkan amal yang nyata. Sebenarnya kita ni ada potensi yang besar. Kan manusia ada potensi yang besar, Allah bagi potensi yang besar, apatah lagi umat Islam, apatah lagi kadang-kadang para da'i dan sebagainya. Cumanya masalahnya ialah potensinya tak menatijahkan benda yang perubahan yang real dalam nyata, sebab kesibukan dia duk bincang benda-benda macam tadi kan. Bincang benda-benda yang kenapa kau nak bincang sebenarnya kan. Tapi sebab benda tu seronok bincang, tak tahu siapa ada pengalaman ke tak. Tapi benda-benda macam tu out of curiosity dan sebagainya, kadang-kadang dia menarik. Dan of course secara tak sedar sebenarnya syaitan lah kipas, sebab dia suka kita duk bincang benda-benda yang tak mengubah apa-apa kan. So sebenarnya potensi akan hilang di situ So kita kena realize benda tu kita bincang lebih benda ni buahkan apa-apa ke kan? Ke buang masa kita ke sebenarnya lebih menyekat kita punya potensi. Sepatutnya kita lebih produktif sebagai umat Islam. Sebab itu Al-Banna menganjurkan setiap Muslim agar menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat, of course dunia dan akhirat. Sepatutnya kita sibuk dengan benda-benda yang sebab kita sedar hakikatnya kan. Kita hidup dunia ni sementara, in the end kita akan mati.
kita akan bertemu dengan hari pengadilan, hari pembalasan, syurga atau neraka, dan kita nak syurga insya-Allah. So itu kita faham, kita sedar, dan kita tahu masa kita amat terhad di dunia. So bila kita sedar begitu, sepatutnya kita memastikan masa kita ni amat produktif lah kan, yang sentiasa setiap saat kita tu sentiasa menyumbang ke akhirat, sentiasa menyumbang of course dunia dan akhirat ni. Kita makin banyak je benda yang kita boleh upgrade diri kita, improve diri kita untuk masa depan dan juga untuk akhirat ni. Tapi kalau kita duduk sibuk dengan benda-benda yang tak membuahkan apa-apa tu, dan begitulah seperti yang disebut, maknanya potensi kita tersekat, tak ada menantijahkan amal-amal apa-apa dan sebagainya. Hakikatnya seluruh potensi Muslim tu jika dicurahkan pun masih belum cukup untuk selesai. Okay, so ini another dimension. Kalau kita sedar, kalau by now kita sedar, kita ada tanggungjawab. Allah bagi kita tanggungjawab. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Contohnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Contoh yang lain kan. So ada banyak contoh-contoh yang kita sedar, okay, Allah bagi pikulkan tanggungjawab yang besar atas bahu kita. Dan tanggungjawab tu, untuk fulfill tanggungjawab tu, untuk fulfill kita punya tanggungjawab khalifah pun, kalau kita fulfill semua, curahkan kita semua potensi pun, tak tahu boleh capai ke tak boleh capai lagi apa yang di-require oleh tugas khalifah tu kan. Betul tak? Siapa yang rasa macam tu? Ke rasa macam aku dah selesai dah tugas khalifah aku kan? Kalau kita realise apa yang entail under setiap tugas-tugas kita tu, contohnya tugas khalifah, by now yang ikut usulan ni anda cukup yakin lah, kita dah yakin bahawa kita kena settlekan tugas khalifah kita. Allah dah bagi tugas khalifah tu kepada kita, setiap kita, dan tugas tu besar. Nak tahu besar mana, bacalah surah Al-Baqarah kan. Surah Al-Baqarah tu kalau kita tadabbur, kita akan faham tugas khalifah tu apa. Sebab awal tu yang Allah sebut kan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kemudian Allah cerita pasal khalifah yang pertama, Nabi Adam, dan seterusnya. Dan kita baca kisah Bani Israel, bagaimana dia orang fail dalam tugas khalifah dia orang. Banyak Nabi dah turun, dia orang still fail dalam tugas khalifah dia orang. Kemudian sampai setengah tu, tengah-tengah Allah kata mereka dah gagal dalam tugas syahadah mereka. Dia tukar dengan proses pertukaran kiblat tu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Kan dengan itu tugasnya di pass over. Tugas khalifah tu datang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Tugas khalifah dia, bacalah the rest. Separuh first surah Al-Baqarah tu cerita pasal senior kita yang dapat tugas khalifah yang sama, dia orang fail. Dan kisah dia tutup bila Allah tukar kiblat kan. Okey. Capital city of khalifah tu berubah daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Itu signifikannya kenapa orang Yahudi marah kan. Kenapa dia tak puas hati tukar kiblat, sebab Allah dah tukar. Orang kata dulu capital city of dakwah of khalifah ni Baitul Maqdis, sebab itulah umat dia. Tapi dia orang gagal, okey, Allah tutup buku dia, tukar kepada Masjidil Haram. Tukar kiblat dengan wakazalika, dengan sebab tukar kiblat itulah kamu sekarang pula jadi khalifah, pikul biban tu kan. Apa tugas dia? Bacalah separuh surah Al-Baqarah tu. Separuhnya mungkin kita dah buat kan. Contohnya buat apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu alhamdulillah, tu salah satu tugas khalifah kalau kita tengok second half surah Baqarah. Kita dah buat alhamdulillah. Tapi ada 3 lagi kutiba kan. Kutiba alaikumus siyam dah buat. Kutiba alaikumul qital dah buat ke tak? Kutiba alaikumul qisas dah buat ke belum? Kutiba alaikum kalau nak mati iza hadara ahadakumul maut, apa semua tu, wasiah dah buat ke belum? So kita akan perasan, semua benda tu tugas kita juga. Allah guna yang, kalau yang soalan tu anda suka tanya sebab wordnya sama je, kutiba, page dekat-dekat pula tu. Kalau kita baru buat siam, kita belum settlekan isu hudud kisos kan, kisos perundangan, isu perundangan negara kita belum settlekan. Isu dengan masyarakat, wasiat, isu duit tu belum settlekan. Kita isu antarabangsa, bagaimana negara Islam mengislamkan negara lain pun tak buat lagi. Dan apa yang kita dah buat? So bila kita realise tu belum lagi cerita banyak kan, separuh half, second half surah Al-Baqarah tu semua tugas khalifah, semua kewajipan semua tu kan. Kalau kita baca semua hukum hakam sistem hutang dan semuanya, ayat jihad banyak kat situ. Dan kalau kita kata wah banyaknya tak mampu nak buat tugas khalifah ni kan. Lepas Allah terus jawab ayat last surah Al-Baqarah apa? Semua tahu. So, kalau ni tugas sama macam tengok ayat last surah Al-Baqarah, Allah cakap apa? Kan? Allah sendiri jawab kan.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan, ni aku bagi tugas kat kau. Banyak kita kata, mampu ke aku? Allah cakap, in other words, kalau kau tak mampu, aku tak bagilah tugas ni kan. Aku bagi ni maksudnya kau mampu lah kan. So sebab tu ada orang cakap macam, kalau kita rasa kita tak mampu, ingatlah Allah kata kita mampu. So kita nak percaya nafsu kita ke nak percaya Allah. So bila kita ada mindset begitu, kita faham tugas tu besar. Sebab dia bukan hanya isu kita ni kan. Kita kena settlekan isu sampai negara, beyond negara. Dan itulah misi Nabi SAW dari awal pun. So bila kita pandang begitu dan kita faham potensi Muslim ni, kalau kita ada Muslim sekarang, kita tengok, kalau kita kata yang dah ada kefahaman Islam ni, kita perah semua ni pun macam tak cukup lagi rasanya kan. Macam tak cukup lagi nak capai ke hujung tu. Apatah lagi dalam keadaan semua duduk sibuk dengan benda-benda yang tak membuahkan amal begini kan. Dia duduk sibuk bincang benda yang merepek apa benda tu kan. So itu isu dia. Bila kita realise kita ada tanggungjawab tu, baru isu-isu macam ni kita akan realise bagaimana dia resolve masalah. Kan, sebab kalau orang yang hidup dia dia tak fikir apa, dia tak fikir jauh, dia tak fikir nak laksanakan tanggungjawab dia di hadapan Allah, dia tak rasa isu besar tau. Apa masalahnya nak memang suka bincang isu-isu ni kan. Tak, dia masalah sebab awak telah membazirkan masa dengan benda yang tak menghasilkan apa-apa, sedangkan awak perlu sepatutnya spend masa ni untuk benda yang mengubah dunia ni kepada arah yang sepatutnya. That's the issue. Right? So soalannya, contoh-contoh soalan yang tak membuahkan amal lah, macam tadi lah kan. Now ni dia petik kalau dalam syarah ni, kalau Hasan Banna dia punya usul 20 tu ringkas je, dia tak ada syarah. Dia cakap macam tu semua faham dah. Tapi dalam, kalau buku syarah ni dia syarah lebih sikit lah. Ni contoh buku syarah, ada buku syarah yang lain. So dia bagi contoh-contoh dalil dalil kenapa benda tu penting. So dia bawa ayat ni, ayat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka anil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi mengerjakan haji. Sekejap, kat mana Okey, kat sini. Now, anda mula-mula boleh baca ni, anda tertarik juga. Sekejap, apa kaitan ayat ni dengan kata soalan isu-isu yang tak membuahkan amal kan? Rupanya dia kata jawapan yang Allah bagi, sebab dia orang tanya Nabi SAW pasal bulan sabit, dan Allah suruh jawab macam ni kan. Bulan ni adalah untuk tanda-tanda untuk waktu manusia. Macam kita tahu, oh permulaan bulan dan sebagainya, kita tahu kan. Kita tengok bulan, nak tengok Syawal ke, nak tengok Ramadan, ke contohnya lah, ataupun haji kan, kita tengok awal bulannya bila dan kita tahulah dan dia raya haji bila. So dia ada menetapkan real implication kan. So jawapan terkait dengan tuntutan amal yang nyata, walaupun soalannya bertanya tentang kondisi bulan sabit. So rupanya, sebab kat sini ada syarah panjang sikit, dia kata macam sebenarnya soalan orang yang tanya ni, nak baca sikit soalan dia pasal bulan tu bukan pasal ini tau. Dia tanya macam kenapa awal bulan tu dia nampak nipis, lepas tu dia jadi macam benang kan, lepas tu dia jadi penuh, jadi bulan pertama, lepas tu dia jadi kecil balik kan. Kenapa? Of course kita sekarang kita tahu kenapa kan. Kalau kita kata kita tahu kitaran bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan sebagainya. So kita tahulah kenapa shifting of daripada tak nampak kepada bulan sabit, kepada bulan purnama, kepada kan, full moon dan jadi balik tu kan. Dia boleh ceritakan je, that's science kalau sekarang lah, sebab sekarang benda tu obviously dah jadi fakta yang diajar di sekolah rendah pun. Tetapi zaman itu bila dia tanya benda tu, dia jadi macam, maknanya dia quite interesting jawapan dia mengalih kepada, kau nak tanya benda ni yang kalau faham sekarang pun apa maknanya kan. So dia terus alihkan kepada bulan ni kita tengok ni untuk menentukan masa dan waktu dan bila haji dan sebagainya. So quite interesting dalam konteks bagaimana benda ni ditadabbur kat situ. Maksudnya soalan tu, apa faedah jawab soalan tu kan. So jawapannya dialihkan kepada benda yang really berkait dengan tuntutan amal yang nyata. So tu satu. Kemudiannya yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana surah An-Nazi'ah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha.
Mereka bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Bilakah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Okey, tu ada insert of dalam kurungan sepatutnya. Now, kat sini apa pula cerita ni kan? So, maknanya pertanyaan seperti itu termasuk pertanyaan hal yang tidak bermanfaat. Apa yang dia tanya tadi? Dia tanya bila kan? Dia tanya bila. Bila kan? Bila nak berlaku benda kan? Kenapa? Kerana cukuplah bagi manusia untuk tahu bahawa hari kiamat itu pasti terjadi. Betul ke? Siapa setuju? Dia orang tanya bila, bila nak kiamat, bila akan berlaku kiamat. So soalan bila tu, kalau kita fikir, sebab kadang-kadang kita out of curiosity memang kita nak tanya bila actually kiamat. Tapi kalau kita, maknanya ada beza ke kita tahu dan tidak tahu jawapan tu katakanlah hypothetically kita kata dia berlaku pada tahun 3000 katakan. So kalau kita tahu dengan kita tak tahu, ada beza ke amal kita? Ada membezakan apa-apa ke kepada kita? Sebab the fact that akan berlaku hari kiamat, the fact that kita akan mati, the fact that akan ada hari pembalasan, itu dah cukup sepatutnya memberi implikasi kepada apa yang kita buat sekarang kan. So itulah dia. Tak tahulah berapa ramai di kalangan kita ataupun ada yang adik-adik yang bila kita bincang, contohnya bila kita tadabbur dan ayat-ayat tu sebenarnya menceritakan something. Dia still quite interesting untuk bila dia tanya soalan-soalan yang kita kata macam, kenapa kau tanya benda ni kan? Apa contoh apa contoh? Katakanlah orang tanya tak berapakah Ashabul Kahfi tu berapa orang? Orang tanya tak? Sebenarnya berapa orang dia orang So adakah penting untuk kita tahu berapa orang? Itu satu soalan kan kalau kita tanya balik. Kalau dia orang 5 ke, 7 ke, 10 ke, 11 ke, ada beza kan? Tak tahulah. Dan quite interesting kalau kita siapa yang pernah cari jawapan dia ni berapa orang sebenarnya Allah SWT dah jawab sendiri dalam Quran, betul tak kan? Kalau kita buka surah Kahfi, Allah jawab kan. So dan kalau siapa yang pernah buka, kita akan perasan Allah jawab berapa kan? Allah tak bagi jawapan nombor kan, walaupun Allah tahu nombor dia, Allah tak bagi. Allah kata boleh tengok sendiri cara Allah jawab. Yang cara Allah jawab kat situ pun memberi highlight bahawa kenapa yang kau sibuk pasal nombor dia orang ni kan? Sebab itu that's not the point. Okay, so ni contoh tadi bila berlaku kiamat. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan hal tersebut, baginda bertanya kembali kepada penanyanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Dan seorang tanya macam, so mungkin ni jawapan yang baik kalau kita tanya, bang, macam mana kita nak tahu bila nak kiamat tanya balik ke dia, awak dah buat apa untuk bersiap untuk menghadapi kiamat? So because that's where the real discussion is. Rasulullah SAW berpaling dari hakikat soalan yang asal tu dan menjawab dengan perkara yang lebih bermanfaat kan? Sebab berfikir itulah apakah persiapan kita, itulah yang bermanfaat untuk kita kan. Kita tahu bila tu apa manfaatnya, tapi kalau kita mempersiapkan diri kita dengan sebaiknya dan sebagainya, itu yang lebih baik. Bila sebut benda ni, anak tiba-tiba teringat tiba-tiba terlintas tahun lepas ke masa bila masa awal Covid, dah 2 tahun ke, anak lupa dah bila kan. Sebab kita orang masa tu ada usrah gabungan kebetulan ada usrah gabungan, dan ada yang bagi tazkirah masa tu. Sebab usrah gabungan ni kebetulannya baya-baya Ana bergabung dengan baya-baya pakcik baya-baya macam baya umur ayah Ana 50 tahun, 60 tahun 70 tahun. Dan dalam perbincangan tu ada seorang pakcik tu, lepas seorang tu dia bincang lah pasal maut hari-hari pasal sakaratul maut dan sebagainya. Dan tu tiba-tiba sampai hujung tu pakcik tu kata macam, tapi cerita-cerita tu bagus kan, tapi kenapa tak cerita juga macam sukit saya ni nak ready macam mana kan, apa nak buat so hakikat tu lah, macam setengah orang dia cari hakikat tu dan yang tu pun penting untuk menimbulkan kegerunan lah kan, macam kita kena siap. Tapi kena sambung lah cerita tu dengan macam, so nak siap macam ni. Anda tiba-tiba anda teringat ni kenapa? Sebab itulah kata-kata dia yang terakhir, sebab minggu depan tu, seminggu lepas tu dia dah tak ada dia dah meninggal. Covid. Yang memang subhanallah kan, maknanya kata-kata, maknanya tazkirah ataupun peringatan dia yang terakhir itu ialah
bersiap untuk mati sebelum dia sendiri yang first dalam grup tu lah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. So kita kita tak tahu maknanya kita malam ni bersama online dan sebagainya. Kita tak tahu seminggu akan datang ni mungkin rekan-rekan kita pun boleh dipanggil, termasuk Ana sendiri. So sama-samalah kita persiapkan diri kita, insya-Allah. Now, yang seterusnya ni pula ialah berkaitan dengan, sebab dalam usul tadi cerita pasal kita nak cari maksud ataupun makna benda yang kita belum mampu fikir. So Al-Quran adalah kitab pedoman, petunjuk dan manhaj hidup sebelum fungsi yang lain. So kat sini maksudnya core of Quran tu, fungsi dia kepada kita adalah memandu kita kita nak hidup macam mana. Of course ada benda kita hidup sekarang di zaman sains dan teknologi yang kadang-kadang kita boleh appreciate benda yang sebelumnya tak boleh appreciate benda-benda yang telah dibuktikan oleh sains, yang telah lama pun termaktub dalam Quran, yang hanya kita boleh faham sekarang, kan. So kalau tu put into perspektif, maksudnya masa zaman Rasulullah, masa zaman sahabat, masa zaman tabi'in sebagainya, memang dia tak boleh faham lah ayat tu, kan. Sebab benda tu hanya terbukti sekarang dan kita tahu memang betul gitu, kan. Contohnya yang pasal alaqah, contohnya, kan, bila orang cerita pasal fetus dan sebagainya, kan. Dan sebagainya lah, kan. Maknanya benda-benda yang kalau dia orang bincang pun memang tak boleh nak sampai ke mana, sebab tak boleh nak buktikan, tak faham fully apa yang dimaksudkan dan sebagainya. Kita baru faham, Dan ada juga mungkin, wallahu alam, benda dalam Quran yang kita mungkin tak boleh faham 100, 2 tahun, 500 tahun akan datang baru boleh faham, mungkin, kan. So itulah hakikatnya. Tapi point dia ialah Al-Quran tu asalnya, yang kekalnya ialah, yang paling asas dia ialah dia memandu hidup kita. So ada benda yang kita tak boleh faham, kita tak perlu memaksakan diri untuk nak cuba faham juga kalau belum masanya untuk benda tu difahami, kan. Sedangkan banyak lagi ayat lain yang sepatutnya kita faham, yang sepatutnya kita buat pun, kita amal, tak pula nak pergi faham, tak pula nak buat, kan. So di manakah prioritinya, kan. So itu isu, maknanya kita dah tegah lah untuk berlebihan ataupun memaksa diri dalam benda yang memang kita tak mampu faham, sedangkan benda yang lain semua yang kita mampu faham, ayat-ayat muhkamat tu kita dah buat ke belum, kan. Itu Surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Surah Al-Fath. Okey, so ini ayat ni kenapa dibawa? Kalau kita perasan tadi ada 3 contoh, kan. 3 contoh isu yang tak membuahkan amal, tapi yang kerap dibincangkan, so ni yang ketiga, bila cerita pasal para sahabat, ayat ni digunakan untuk kata macam Allah dah sebut pun, Allah dah redha kepada mereka. Dan kalau kita tahu surah Al-Fath ni background dia adalah perjanjian Hudaibiyah, kan. So maknanya Nabi SAW dan sahabat dalam episod perjanjian Hudaibiyah berlakunya bai'ah kat situ, bawah pokok kalau ikut ayat ni. Allah kata Allah dah redha kepada mereka. Mereka tu depan tu para sahabat lah, kan. So kenapa kita nak gaduh siapa sahabat yang apa ke dan sebagainya, sedangkan mereka semua Allah telah redha, kan. So macam dia jadi macam what's the point kita nak mengcompare sahabat dan sebagainya kalau ada orang yang begitulah, kan. Wallahu alam, tak tahu sekarang ni masih ada ke tidak orang yang sibuk nak bincang benda tu, kan. Seterusnya, ini daripada hadis, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, Nabi SAW, generasi Nabi, kemudian generasi yang mengiringi mereka, yang right after that, kemudian generasi yang mengiringi mereka, right after that, kan. So biasanya orang kata zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini yang biasa diungkapkan, kan. So ini contoh-contoh basically nas yang dibawa untuk kata para sahabat tu dah level tu dah. Mereka semua dah level tu dah, kan. So buat apa yang kita still nak meng-compare antara sahabat. Contohnya lah kalau kita ada perangai begitu, Now dalam syarah ni ada panjang, pembincangan pasal isu di sebalik khilaf di antara para sahabat ni, especially yang climax itulah yang menyebabkan pertempuran antara umat Islam tu, kan. So Umar Abdul Aziz ketika dia ditanya mengenai perselisihan yang berlaku di kalangan para sahabat ni jawapan dia, itu adalah darah yang Allah mensucikan agama kita dengannya. Kerana itu hendaklah kita mensucikan lidah kita dari perbahasan tentangnya. So for our own sake, untuk
manfaat kita sendiri sebenarnya. Baiklah kita sucikan lidah kita daripada duk berbahas pasal benda tu. Sebab kalau kita start bahas benda tu, mungkin dia akan tercemar kan, dengan benda-benda yang mungkin tak tepat, sangkaan kita yang tak berasas dan sebagainya. So baiklah kita senyap dan tak masuk kepada perdebatan yang itu. Okay. So itu adalah prinsip yang ke-9. Ada sebarang soalan? Ada sebarang ni? Kalau tak ada, okay, insyaAllah kita pergi kepada al-aslul ashir, prinsip yang ke-10, prinsip yang ketiga yang kita akan cover malam ni insyaAllah. Okey, prinsip yang ke-10. Sekejap, ni akan, okey. Ni dia full punya prinsip yang ke-10. So macam tadi lah, anda akan pecahkan supaya nampak lebih besar sikit. Ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma aqaidil Islam. Ma'rifatullah, dan mengesakannya dan memahasucikannya adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Wa ayatus sifat wa ahadisuha as-sahihu wa ma yaliqu bizalik minal mutasyabih. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran basically dan hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat Allah adalah termasuk mutasyabihat. Okey, itu dia starting point ya. Maksudnya on one hand, yes, clearly ma'rifatullah dan wa tauhid, maknanya mengesakannya dan memahasucikannya adalah setinggi-tinggi akidah Islam. So sebab tu kita macam, bukan nak kata obses, tapi memang kita have interest yang tinggi tentang pembincangan akidah kan. Akidah pasal Allah lah kan. Sebab ma'rifatullah memang pasal Allah lah kan. Tetapi at the same time, ayat tu sifat dan hadis-hadis sifat adalah termasuk mutasyabihat. So usul ni cakap macam mana menghadapi ayat mutasyabihat ni. Nu'minu biha kama ja'at min ghairi ta'wilin wala ta'til. Kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya, tanpa mentakwil dan tanpa ta'til. Ta'til ni pengingkaran So tu starting point dia. Dia kata macam, yes, ma'rifatullah, however ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat ni masuk mutasyabihat. Dan bagaimana kita deal dengan mutasyabihat ni, beriman dengan ayat-ayat tersebut. Bila Allah kata ayat-ayat tertentu pasal sifat dia, kita beriman tanpa takwil, tanpa ta'til. Okey, seterusnya wala nata'arrad lima jaa fiha min khilafin bainal ulama. So kita tak perlulah nak memperuncingkan perbezaan pendapat antara para ulama dalam aspek tersebut. Wa yasa'una ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Kita cukuplah untuk kita seperti bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat buat dan dipetik kat sini ayat yang warna hijau tu ayat Quran warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Yang ni sebab kat sini dia ayat sebab sebelum tu dah cakap pasal mutasyabihat So kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Rabb kami, Rabbina, Rabb kami. Ali Imran ayat yang ke-7. Kan, siapa yang pernah baca surah Ali Imran, kau semua pernah baca lah. Siapa pernah tadabbur portion yang awal tu, memang Allah sebut ada ayat muhkamat, mutasyabihat kan. So orang-orang yang ni, cara mereka deal dengan ayat mutasyabihat ialah kami beriman semuanya daripada Allah. Okey. So diulangi sekali lagi, ma'rifatullah dan mengesakan dan memahasucikannya adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Tapi ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Allah tu adalah mutasyabihat.
kita imaninya, tak perlu memperuncingkan perbezaan pendapat antara para ulama, sebab memang dah termaktub dalam sejarah, memang ulama duk bincang benda ni. So kat sini dia usulkan tak perlulah kita duk menokok tanpa memperuncingkan lagi perbahasan perbezaan daripada ulama tu. Cukuplah kita seperti mana Rasulullah SAW dan para sahabat, kan, bila dapat ayat macam tu kita beriman, dia kata semua ni daripada Allah. Okey. Now, bila kita cakap pasal, mula kita cakap pasal ma'rifatullah yang asas dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Of course ni portion daripada ayat-ayat dia lagi panjang. So ni dia ambil portion kat situ untuk highlight. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat ke-19. So ni paling basic paling basic, la ilaha illallah. InsyaAllah kita sedia mengimani benda ni. Keduanya pula ialah qul huwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada typo kat situ. Masya-Allah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Okey, quite interesting sebab setengah word kalau kat sini word as-samad nak translate kat sini dua perkataan je kan, Allahus samad, tapi kenapa jadi panjang sebab perkataan as-samad tu susah nak dirangkumkan dalam perkataan yang pendek so kalau kita pernah tengok orang hurai perkataan as-samad tu secara lengkap, maknanya Allah tak perlukan sesiapa dan semua benda, semua segala sesuatu perlukan Allah. Itulah maksud as-samad. So macam mana kita nak jadikan satu word, sebab dia tak ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun tak ada kot. Bahasa Inggeris ke? Rasa macam ada. Bahasa Melayu apatah lagi, tak ada word yang boleh rangkumkan semua maksud tu kan. So sebab tu dia jadi panjang. Lam yalid walam yulad, ini faham. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengannya suatu apa pun. Now, okey. Alang-alang kita ni. So ayat ni, surah ni adalah surah Al-Ikhlas, semua tahu. Di mana kita sucikan Allah dari konteks akidah kan. Dia kata konteks sucikan Allah dari segi akidah, dari segi kepercayaan kita kepada hakikat Allah SWT itu sendiri. Now, anak dulu pernah tanya, apa maksud ahad? Dan apa beza ahad dengan wahid? Kan sebab kalau kita kata satu, kan wahid itu satu kan. So ahad apa? Dan jawapan yang paling common anak biasa dengar ialah ahad ni untuk Allah sahaja. Which is interesting. Okay, dia satu tapi untuk Allah saja. Tapi kalau macam tu, kita ada ahad kat sini juga. Ahad ni untuk Allah ke? Siapa pernah tengok benda ni? Macam, kat sini Allah kata ahad, kat sini ahad juga. Ahad ni untuk Allah kan? Ahad ni untuk siapa? Dia bukan untuk Allah, betul tak? Sebab kalau kita baca ayat ni, walam yakul lahu ni Allah. Kufuwan ahad. Ahad ni, yang ni selain Allah kan? Maksudnya, tak adalah yang macam kufu ni sekufu kan? Maknanya, tak adalah bagi Allah tu sekufu satu apa pun. So satu apa tu pun bukan Allah kan. Satu apa pun maknanya kadang-kadang macam, maknanya tak ada, maknanya yang ada dan Allah kan. Maknanya tak ada apa pun yang sekufu dengan Allah, begitu kan. So benda ni quite interesting sebab kalau dalam konteks penggunaan bahasa Arab yang normal yang mana mouse ni dia tak nampak. Okey. Dalam penggunaan, sebab yang kat sini yang ayat keempat ni penggunaan perkataan ahad yang normal bagi orang Arab. Sedangkan dalam ayat pertama ni penggunaan yang abnormal bagi orang Arab. Sebab tu ayat tu amat mengejutkan sebab ahad ni tak pernah digunakan dalam konteks sebegitu. Maksudnya apa? Maksudnya ahad ni biasanya dalam konteks begini maksudnya kalau kita kata ada siapa kat rumah? Tak ada seorang pun. Maknanya ahad tu dekat situ seorang pun tak ada ahad dia hanya wujud sebab wahid tu satu kan. Ada seorang. Tapi kalau kata tak ada seorang pun word ahad tu timbul So bila dalam ayat ni disebut, ni kalau siapa yang pernah dengar tadabbur ataupun tafsir surah Ikhlas pernah dengar lah benda ni kan. So bila tiba-tiba Al-Quran kata Qul huwallahu ahad, so dia jadi macam satu statement yang dari segi bahasanya pelik, tetapi maksudnya tu complete kat situ kan. Sebab memang dari segi penggunaannya ialah dia benda yang tak dia benda yang tak sebab kalau kita faham kat sini kan, tak ada satu pun. So bila Allah tu satu yang tak ada, so dia jadi macam dia satu yang sifatnya begitu satu yang tiada dua, macam tu lah. Right, anyway,
So dah tersebut benda tu, tak tahulah siapa yang pernah dengar, siapa yang biasa dengar kupasan tafsir ataupun tadabbur Al-Quran dari konteks bahasa, kita akan perasan rupanya dalam Quran ni amat banyak ayat yang irregular dalam konteks tata bahasa Arab. Dia macam susunan je pelik bagi orang Arab kan. Susunan pelik bagi orang Arab. Sebab tu dia orang tahu ini bukan manusia yang buat. Kita, sebab Ana sebut benda ni sebab apa tahu? Sebab Ana banyak tahu Arab daripada Quran. Bila dengar Quran lah orang bincang pasal Arab. So Ana ingat dia macam normal. Tapi rupanya susunan itu tidak normal dalam bahasa Arab. Lepas tu baru appreciate, sebab kita tak biasa baca Quran, so macam normal lah susunan je gitu kan. Rupanya tidak. Anyway, satu lagi ayat daripada surah Asy-Syura ayat 19, laisa kamitslihi syai'un. Ini pun potongan ayat, dia jangan ambil potongan kat situ. Tidak ada satu pun yang serupa ataupun seumpama dengan Allah lah. Kamitslihi, hi ini balik kepada Allah kan. Maknanya tiada semisal dengannya apa-apa pun, macam tu lah kan. So ini okey, kenapa dia petik benda ni? Sebab sebelum kita nak bincang ayat sifat, kita semua agree on all of this Maknanya kita agree Allah tu Esa, tak beranak, tak beranak dan sebagainya tu, tak sama apa pun, tak sekufu apa pun kat sini, tak seumpama apa-apa pun. So sebab nanti bila kita bincang ayat mutasyabihat kan dia ada cerita keluar tangan lah apa semua tu kan. So kalau kita dah agree on this one, semua orang dah agree, dan sepatutnya tak adalah duk gaduh kat sana tentang silap faham itu kan. Sebab kita kata apa-apa position kita pun kita agree Allah tidak ada siapa, tak ada apa, laisa kamitslihi syai'un kan. Maknanya tak sama dengan apa saja pun. Alright. Kewajipan Muslim untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan mensucikan Allah daripada apa-apa kekurangan. Ini semua agree depan Kita wajib untuk letakkan sifat kesempurnaan untuk Allah dan kita sucikan Allah daripada apa-apa yang bersifat kekurangan. Right? Satu aspek dari sifat-sifat Allah yang menimbulkan perdebatan yang panjang adalah sebelum Allah hingga memecahkan dan menyia-nyiakan waktu. Ni nak kata kenapa pentingnya usul ni. Sebab bila once dia jadi perdebatan yang tak kesudah, dia menghabiskan potensi macam kita sebut tadi. Muslim ni duk gaduh benda yang sepatutnya tak payah gaduh ni lah. Kita ada banyak benda penting nak buat. Tapi bila start bincang benda tu yang dia jadi menghabiskan masa tu kan. Contohnya apa? Ini contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat ataupun perkataan-perkataan yang timbul dalam ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya ain ataupun kalau kita literal maksudnya mata, yad ataupun tangan, asabi'. Ni ikut transliterasi Indonesia. Kalau SH dari sod kan, SH jadi sod, jari, nuzul turun dan sebagainya. Kenapa nak sebut benda tu? Sebab setengah orang dia pergi baca asyabi. Wallahu alam, dalam bahasa Malaysia tak tahu ada standard tak, macam SY ke SH ke S sahaja ke, maksudnya apa untuk relate dengan huruf sin, sod contohnya kan, sa. Tapi dalam Indonesia rasanya SH ni standard untuk sod sebab tu kalau kita baca qasasul anbiya qaf sod qasasul anbiya, dia jadi, kalau dulu anda baca macam ni apa ni qasasul anbiya sebab dia guna SH kan, punya sod so anda bila dah terbanyak baca buku ni menyimpang sikit, anda bila terbanyak baca buku Indonesia sudah terikut cara ejaan Indonesia, so untuk sod je anda guna SH. So bila nama anak tu nak letak Hafsah Hafsah dia sod kan, tu tulislah SH kan, dah semua orang panggil Hafsyah kan. Dah. Anyway, tu cerita sampingan isu-isu masyarakat. Anyway, seterusnya, perdebatan perkara ini sehingga menimbulkan sebahagian mengkafirkan sebahagian lain. Ini dah sampai level ekstrim dan memang ini berlaku dan pengalaman anak di surau-surau kawasan tempat anak duduk pun benda ni jadi benda ni, maknanya dia menuduh kumpulan lain tu sampai ke level ini kan. Sampai ke level macam akidah dah apa, dah terkeluar dan sebagainya. So bahaya benda perbincangan ni, dia macam dia ke arah itu, dia boleh ke arah itu kalau tidak dikawal. So antara perkara yang berlaku, fanatism dan sikap melampaui keobjektifan. So maksudnya fanatism tu satu hal,
dan sikap kita dah beyond being objektif, kan? Kita dah tak mampu bersikap objektif, dah melampau keobjektifan bahasa Indonesianya. Dan perdebatan meleret kepada masyarakat yang bukan ahli ilmu sehingga menyibukkan orang yang faham dan juga orang yang tak faham. Now, ini satu benda yang sebenarnya setengah perbincangan tu dia ada medan dia. Mungkin contohnya filosofer ke ataupun orang ilmu yang tertentu di level yang tertentu, dia nak berdebat dengan ahlinya di situ tentang perkara-perkara tertentu. Mungkin itu memang medan dia, sebab itulah kepakaran dia dan khususiah dia, kan, takhasus dia di situ. Tapi benda ni maknanya bila kalau kita faham levelnya di situ, dia tak buatlah taklah jadi macam kuliah surau pun bawa benda tu, kan, sebab orang yang dengar tu bukan ahlinya, dia takkan faham. So sekarang ni benda ni dia dah tersebar sehingga semua orang bincang benda tu sedangkan dia orang bukan ahlinya. Dan kat situ yang jadi problem kat situ jadi problem bila bukan ahlinya pun sibuk nak bincang sama-sama benda yang hanya mampu mungkin ditanggapi oleh ahlinya, kan. Walaupun dia berdebat ataupun berbeza pandangan, tapi dia dalam relung ahlinya, kan. So balik kepada apa yang Asal Manaf sebut, kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya tanpa mentakwil, tanpa ta'til ataupun pengingkaran, serta tak perlu memperuncingkan perbezaan pendapat antara para ulama tentang hal tersebut. Kita mencukupkan seperti mana Nabi SAW dan para sahabat dan disambung kat situ ayat dan orang-orang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu datang daripada Allah, basically, in other words. Now, kalau kita faham background kalau kita faham background yang dia cerita awal tadi tentang latar belakang, tentang keadaan umat Islam, termasuk dalam kalangan ulama, termasuk dalam kalangan orang-orang yang passionate terhadap amat-amat Islam dan sebagainya, dia dah berpecah sampai macam perpecahan yang amat-amat kompleks kerana isu-isu yang termasuk isu ni. Salah satunya sebenarnya kalau kita perasan, setiap satu usul daripada usul 20 ni mengadres salah satu isu yang berlaku, yang real berlaku. So kalau kita perasan dia begitu. Bila 20-20 aspek diselesaikan serentak, sebab tu perubahannya drastik. Ini salah satu isu bila berdebat pasal ayat mutasyabihat. So Al-Banna bila dia nak menyatukan dan memadukan umat, satu padukan umat, so tak mungkin untuk dapat disatukan melainkan dalam aspek ni dengan menyebut dengan global, ni bahasa translation Indonesia, apa yang telah ditetapkan dengan teks Quran dan Sunnah, dan tidak meruncingkan pemaknaan sifat-sifat yang masih diperdebatkan. So maksudnya the meeting point adalah point yang disepakati sebenarnya. Dan kalau kita bawa ke situ, bolehlah kita sepakat. Sebab once kita nak, contohnya mana-mana grup ni, dia orang degil dia kata semua orang kena pegang yang ni juga. Memang sampai ke akhirat lah, sampai kiamat lah, tak bersatu. Sebab yang ni pula kata kena pegang kat sini. So the overlapping benda yang dua-dua pegang tu yang basically point yang possible untuk menyebabkan okey lah kita duduk dekat situ, kan. So itu yang sebab kenapa usulnya begini. Kerana itu kerana dia nak menyatukan umat Islam globally, secara daripada mana-mana background dan semuanya, kita boleh sepakat di sini, kan. Kalau dia tegar kata macam kita nak macam ni, kan, atau macam ni, kat situ lah titik khilaf dia, kan. So begitu kenapa usulnya sentiasa menjurus kepada satu titik temu yang sepatutnya semua orang boleh agree upon. So dibawa kepada ayat ini, dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat yang mutasyabihat, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Now kalau kat sini mana nak punya ni, dalam syarah ini, okey, dalam usul dia ringkas je. Ni kita bincang panjang-panjang sikit ni, syarah dia untuk lebih memahami perbincangan. Sekejap, mana pula nak punya page ni. Okey, dalam okey, kat sini Al-Aqaid, ni hamzah dal, Al-Aqaid, salah satu risalah yang kalau kita ada himpunan risalah, salah satu risalah ialah risalah Al-Aqaid. Anda tak pasti berapa ramai yang dah pernah baca portion itu, risalah Al-Aqaid. Anda tak sure dia masuk silibus ke tidak, ke dia later on, sebab jarang jumpa orang yang dah baca. So tapi kalau dipetik kat situ, sebab dalam Al-Quran itu memang risalah yang memfokuskan panjang lebar sedikit berkenaan dengan perbincangan tentang akidah ni. So kat sini ada petikan dia yang, sebab Ana just petik sedikit petikan dia, sebab dia kita boleh nampak relating dengan
apa yang berlaku di sekitar kita sekarang. Sekejap, mana anda tanda tadi? Okey. Dalam risalah Al-Aqaid, Al-Banna dia bagi gambaran kalau kita nak kata, bila kita observe kepada masyarakat dalam isu-isu ayat mutasyabihat tadi, dia kata kita boleh bagikan kepada 4 standpoint yang berbeza. 4 standpoint yang berbeza. Standpoint ni apa bahasa Melayu? 4 basically kelompok yang berbeza lah. 4 approach yang berbeza. Okey, dia kata ada satu approach. Kita kata golongan pertama. Golongan pertama, kat sini anda tak ada tulis slide, tapi maknanya anda just baca, huraikan. Golongan pertama ni adalah golongan yang actually mengambil ayat-ayat tu dan menyamakan dengan makhluk. Faham ke? Maknanya bila dia kata, kan ayat ni kata wajah Allah, ayat ni kata yadullah, dia actually kata benda-benda ni macam makhluk punya. Ma'azallah, na'uzubillah. Macam makhluk punya. Contohnya bila dia kata Allah kata yadullahi fawqa aydihim, maknanya tangan Allah tu macam yang kita terbayang tangan makhluk. Ini bukan anda cakap. Ini golongan yang pertama cakap. Dan straightforward dia kata mana ayat kat sini? Sesungguhnya golongan ni langsung tak mewakili Islam sikit pun. So Al-Banna ataupun dalam buku ni dia tegaskan, golongan yang macam ni sikit pun tak mewakili Islam, sebab itu directly bercanggah dengan keimanan Islam. Bila kita cakap laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan sebagainya, obviously siapa-siapa yang claim macam ni dia tersasar jauh lah. Maknanya tak mewakili apa yang Islam tu ajar langsung. Itu golongan pertama yang memang bila dia berhadapan dengan word-word tu, dia kata macam yang kita nampak pada makhluk. Tangan tu macam tangan ni lah. So itu terkeluar. Tak ada orang kata itu part of Islam. Itu golongan pertama. Golongan kedua pula, dia tu satu ekstrim. Golongan kedua pula ialah ekstrim yang lagi satu. Dia punya logik macam mana tau? Dia kata macam apa yang nak kata? Ada word-word yang macam Allah mutakallim dan sebagainya. Allah berkata-kata, Allah mendengar. So dia punya logik macam ni. Dia kata based on kita punya experience kan. Untuk berkata-kata ni kena ada mulut macam kita ni, ataupun macam haiwan lah yang dia boleh keluar bunyi kan. So dia kata mana mungkin Allah ada organ yang macam ni, manusia ataupun haiwan, sebab itu dia tak terima Allah tu berkata-kata. Faham ke? Logik dia begitu. So on one hand, dia kata kat sini, on one hand macam kita kata macam niat dia macam nak mensucikan Allah daripada makhluk, tetapi conclusion dia tu memang tersasar dan tak diterima oleh Islam. Sebab apa? Sebab Allah sendiri kata dalam Quran ataupun dalam nas dan hadis, Allah tu berkata-kata, Allah tu dengar, sami'an, basiran, mutakalliman, apa semua tu kan. Maksudnya Allah yang refer kepada diri dia dengan word-word tu. So bila golongan ni kata macam tak, kita tolak langsung, maknanya any of those words tak sesuai dengan Allah, kononnya dengan niat nak mensucikan Allah daripada organ-organ makhluk ni, dia terus reject ayat-ayat tu, itu pun tak diterima oleh Islam. So ni dua ekstrim. Now, dan kemudian kita ambil yang agak tengah-tengah sikit. Lagi dua golongan. Kat sini yang disebut sebagai ulama salaf dan ulama khalaf. Pendapat salaf dan pendapat khalaf. Yang biasanya agak bergaduh kita ni yang dalam dua golongan yang tengah ni lah. Untuk yang salaf, dia punya approach macam mana? Dia kata kita mengimani ayat-ayat dan hadis tersebut sebagaimana adanya. Bila Allah cakap macam tu, kita terima macam tu. Dan kita menyerahkan penjelasan tentang maksudnya kepada Allah. So approach dia agak simple, agak simplistik. Maksudnya bila Allah kata yadullah, tangan Allah, sebab kita cakap bahasa Melayu, so kita translate tu, kita nak translate ke lain. Tapi kalau kita bayangkan kita cakap bahasa Arab, yadun tu tangan lah kan, maknanya itulah maksudnya. So kalau kita bayangkan kita cakap bahasa Arab tapi dalam bahasa Melayu sekarang ni, ayat tu memang cakap tangan Allah. So approach dia ialah Allah cakap macam tu, aku terima macam tu. Maksudnya apa actually, wallahu alam, yang kita tahu la yasaka misli syai'un. Approach dia begitu. So pandangan salaf ni daripada Rasulullah, para sahabat, tabi'in ni, dia very simple. Dia tak, sebab tu cerita dia jadi tak panjang. Sebab dia kata Allah cakap macam tu, aku terima macam tu. Maksudnya sebenar serah kepada Allah. Kan? Dan dekat sini yang jadi isu sekarang ialah sebab nanti kita akan cerita pasal ulama salaf. Sebab ulama salaf dia tak terima approach ni. Sebab apa? Dia kata macam bila kita sebut word, bila kita terima tangan tu tangan,
dia linkkan kepada jisim tajsim sebab dia macam ni golongan yang guna approach khalaf ni pada observation dia melihat golongan salaf ni macam golongan yang pertama tadi. Golongan pertama tadi memang dia cakap kalau tangan tu macam tangan yang kita nampak, yang kita kata memang tertolak daripada Islam Tapi ulama salaf ni dia tak kata macam tu. Dia cakap pasal ayat tu cakap macam tu, kita terima macam tu lah. Allah yang cakap tangan Allah, kita terima tangan Allah. Cumanya kita tak fikir, tak apa. Dan kemudian dia sambung sebab dia kata malah Nabi sendiri pun cakap kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiruhu qadrah. Fikirlah tentang ciptaan Allah, jangan fikir tentang Allah, pasal zat Allah, kerana kalian tak akan mampu menjangkaunya. So maksudnya sebab tu dia tak fikir, sebab tu maksudnya soalan pasal tangan tu macam mana ke apa benda tak timbul, sebab dia macam dalam metodologinya ialah kenapa nak tanya benda tu, kita bukan boleh fikir, tak mampu fikir benda tu kan. So terima ayat tu seadanya, maksudnya dipulangkan kepada Allah. Itu ulama salaf Ulama khalaf pula okey, untuk yang khalaf dia kata basically macam yang biasa kita dengar kalau di kawasan Malaysia dan sebagainya, biasanya dia approach yang begini dia mentakwil kan. Maksudnya sebab tu dia takwilkan tangan tu dengan kekuasaan, wajah Allah tu dengan zat Allah dan sebagainya. So dia takwil sebab dia risau kalau dia guna word asal, dia terbayang zat dia macam ke arah yang golongan pertama tadi, macam tajsim tu lah kan. So begitu now pendek cerita dalam kupasan ni adalah sebenarnya dua-dua approach ni adalah approach yang dia terima, cumanya Al-Banna dia cenderung kepada apa yang Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat amalkan, itulah yang terbaik, simple dan menyelesaikan masalah. Cumanya dia acknowledge bahawa dua-dua ni approachnya memang nak mencucikan Allah dan tak terkeluar daripada apa yang dia terima dari syarak lah. Cumanya jadi gaduh tu sebab padahal dua ni menyalah anggap yang lagi satu. Contohnya bila dia kata macam ni, pada dia kalau kita kata tangan tu tangan, kita dah menyambungkan dengan makhluk. So pada dia orang lain pun macam tu. Tu masalah dia. Itu biasa masalah kalau kita perasan begitulah. Sebab tu dia pergi tuduhan dia kepada golongan yang ambil approach salaf, dia tuduh tajsim dia tuduh golongan yang pertama tadi memang terkeluar dari Islam, which is tuduhan tu bahaya sebab orang tu tak ada langsung buat benda tu, tapi kerana sangkaan orang ni yang memang tersasar, menyebabkan dia sangka orang tu bila dia kata bila dia ambil approach Rasulullah dan sahabat, ayat tu cakap macam tu lah dia anggap sampai ke level begituan. So benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang sebenarnya ni tu satu isu, dan keduanya ialah bila perbincangan ni jadi kepada perbincangan orang awam, itu lagi satu hal lah yang tidak ada basic yang cukup. Okey, so insyaAllah untuk nak recap hukum kat sini, kita dah cover usul prinsip 8 ke 10, kita dah bincangkan 8, 9, 10. Semoga memandu kefahaman dan amalan kita insyaAllah. Prinsip seterusnya insyaAllah nanti akan penganjur akan nilah. So wallahu alam. So kalau ada sebarang perbincangan, insyaAllah tafadhal, kembalikanlah kepada MC.